Shalom semua, selamat datang kembali ke ibadah raya dalam talian Gereja Bahasa DUMC. Mari kita kembali ke dalam hadirat Tuhan dengan bacaan Mazmur 51 ayat 10 sampai 13. Ciptakan hati yang bersih dalam diriku ya Allah, dan pulihkan semangat wajah dalam jiwaku. Jangan singkirkan aku dari hadirat-Mu, dan jangan ambil Roh Kudus-Mu daripadaku. Bahagiakan aku semula dengan penyelamatan-Mu, dan kuatkan aku dengan Roh-Mu yang pemurah. Maka aku akan mengajar orang yang ingkar tentang jalan-Mu, dan orang berdosa akan kembali taat kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin mempersembahkan korban kami Tuhan, korban penyembahan, korban pujian ke takhta-Mu Tuhan. Tuhan, hadirlah Tuhan. Dari mula sampai ke akhir, pengurapan-Mu atas khotbah yang telah diberikan, atas setiap perkataan yang Engkau curahkan kepada pengkhotbah kami hari ini Tuhan. Sediakanlah pemikiran kami dan hati kami, supaya kami menerima, supaya ianya bertumbuh dalam kami Tuhan, dan kami dapat mengajar yang lain ajaran daripada Engkau. Berkatilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Semua, pernahkah Anda mendengar tentang kelas pemberitaan Truth? Kelas pemberitaan Truth ini membawa setiap peserta untuk mengikuti proses perubahan hidup melalui 5 topik seperti berikut untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Mari kita saksikan kesaksian daripada seorang peserta Truth pada tahun lepas. Pada tahun 2019 saya mengikuti Truth yang pertama, di mana saya banyak belajar tentang puasa, doa dan puasa penyembahan, seperti yang tunjuk dalam firman Tuhan, iaitu dalam Yohanes 4:23, di mana dan untuk kita menyembah dalam roh kebenaran. Ini memberi pengertian yang luas, bukan hanya di dalam komuniti gereja, tetapi bagaimana saya mempersembahkan diri saya sebagai rakyat Allah atau ambassador of God di luar sana, di tempat kerja, di marketplace, di tempat saya kerja.
sekarang kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus bersama dengan dancernya sekali. Saya percaya Anda semua seperti di luar sana. Mari jemaat kita naikkan lagu Kasih Yesus. Jangan lupa goyang-goyangkan badan, kita exercise juga pada pagi ini. Jangan lupa senyum di kiri dan di kanan Anda juga, dan di depan dan di belakang Anda. Goyangkan badan kita. Bertenang di hadirat Tuhan. Kita naikkan lagu yang sangat simpel ini sebagai satu penyembahan kita kepada Dia. Kita mau mencintai Dia selama hidup kita. Ku mau mencintai Yesus selamanya. Ku mau mencintai Yesus selamanya.
kita berdiam dan bertenang di hadirat Tuhan. Biar kita menikmati segalanya pada hari ini. Tiada yang terlepas untuk menerima berkat-Mu pada hari ini. Tetap kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Para jemaat semua, mari kita mengambil waktu berdoa untuk perkara seperti berikutnya. Perkara pertama dalam negara Malaysia. Isu pendaraan domestik, di mana sekian telah berlaku. Kita mohon campur tangan Tuhan dan roh perdamaian
dan pertobatan dalam rumah tangga. Yang kedua, kadar pengangguran yang meningkat di negara kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan untuk membuka peluang pekerjaan dan perniagaan yang boleh menampung kehidupan mereka. Perkara kedua iaitu untuk negara China. Kita berdoa untuk negara China supaya menegakkan kerajaan Tuhan agar mereka mula mengenal Tuhan dan menerima Yesus di dalam negara mereka. Kita juga berdoa supaya mereka semua orang Kristian dan misionari di China. Mari kita berdoa. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dijadikan oleh Tuhan. Biarlah rumah tangga melihat dengan belas kasihan, melihat seperti matamu, mendengar seperti telingamu. Penuhilah rumah tangga dengan roh pendamaian dan roh pertobatan. Tangan-Mu Tuhan, bimbinglah rumah tangga senantiasa. Bagilah mereka hati yang baru, lembut, penuh dengan kasih. Tuntunlah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa agar penderaan domestik dihentikan dengan campur tangan-Mu. Hati manusia merancang jalannya, tetapi Tuhan sajalah yang menentukan langkahnya. Sesungguhnya Engkau, Tuhan, menjadi benteng bagi orang miskin, benteng bagi orang melarat dalam kesesakan, tempat berlindung daripada angin ribut, naungan daripada panas terik. Kuasa Tuhan akan melindungi mereka yang menanti-nantikan peluang pekerjaan, peluang perniagaan, peluang kehidupan yang stabil dalam ekonomi. Tangan-Mu Tuhan, bimbinglah mereka yang sangat memerlukan di waktu ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas negara China hari ini. Bukalah mata dan hati mereka untuk Engkau bertakhta di hati mereka. Segala puji bagi Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang Maha Pemurah dan Allah sumber segala penghiburan. Dia menghibur orang Kristian dan misionari di China dalam pelbagai kesusahan, supaya mereka dapat menghibur orang yang mengalami kesusahan dengan penghiburan yang mereka terima daripada Engkau Allah. Kekuatan Allah ada bersama mereka. Engkau iringilah mereka senantiasa supaya mereka tetap menuju ke hala tuju yang Engkau telah bawa kepada mereka. Allah menyinari mereka sampai hari ini yang akan menunjukkan jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan syukur kami bagi kepada Engkau. Haleluya. Amin. Ajar
Shalom teman-teman gereja DMC Bahasa Malaysia. Salam berkat di dalam nama Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat bertemu sekali lagi di dalam kita merayakan ibadah secara online. Semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Izinkan saya menyatakan jutaan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani kita sepanjang ibadah kita pada hari ini. Amin saudara. Terutama sekali kepada mereka yang behind the scene, yang di belakang tabir, yang bertungkus lumus setiap minggu untuk membolehkan kita menikmati ibadah online kita. Mari kita berikan dorongan kepada mereka dengan menekan ikon kasih di bawah. Amin saudara. God is good all the time, all the time. God is good. Amin saudara. Hari ini perkongsian saya adalah di dalam Waymaker Series bahagian kedua. Jikalau saudara belum sempat mendengar bahagian yang pertama, saudara boleh layari DUMC BM Facebook page yang saya tajukkan Harapan di dalam Krisis. Beritahu teman kiri, teman kanan, keluarga kita yang bersama, God is my Waymaker. Amin saudara. Tuhan kita adalah Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, seperti lagu background khotbah saya pada hari ini. Dia adalah Allah yang membuka jalan, yang melakukan mukjizat, yang menepati janji, dan yang memberikan cahaya di dalam kegelapan. Amin teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini. Kami minta penyertaan Tuhan, walaupun kami beribadah secara online. Kami minta penyertaan Roh Kudus-Mu, supaya Engkau mengajar kami dan mengingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan di dalam setiap perkataan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, semua gemar mendengar cerita-cerita menang kembali, kan saudara? Kebenarannya saudara, kita tidak akan mengalami menang kembali tanpa rintangan terlebih dahulu. There is no comebacks without setbacks. Rintangan adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Mungkin kita sedang atau akan mengalami rintangan kesehatan. Mungkin kita akan mengalami rintangan kerjaya kita ataupun pekerjaan kita. Rintangan keuangan, rintangan perhubungan, rintangan emosi, rintangan identiti dan sebagainya. Salah satu perkara yang menyebabkan rintangan susah untuk kita tangani ialah kerana kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan dapat melihat gambaran yang di awalnya. Tuhan dapat melihat gambaran yang penghabisannya. Dia melihat seluruh ceritanya saudara. Kita pula di dalam kerisauan kerana kita tidak dapat melihat apa yang akan berlaku untuk masa hadapan. Kita tidak dapat melihat bagaimana kepingan-kepingan puzzle untuk masa hadapan dapat diaturkan dan digabungkan menjadi satu gambar yang cantik. Kita tidak dapat melihat bahawa apa yang kita alami sekarang ini adalah batu loncatan kepada apa yang Tuhan telah rancangkan untuk kita. Amin saudara. Yeremia 29:11. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kesejahteraan bukan malapetaka, untuk mengurniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Wow saudara, rintangan bukanlah satu batu sandungan. Rintangan bukanlah malapetaka, tetapi adalah satu batu loncatan kepada kejayaan menurut rancangan Tuhan yang baik jikalau kita percaya kepada Tuhan. Oleh itu harapan saya ialah habis ibadah kita pada hari ini, perkongsian saya akan yang pertama memberikan kita perspektif yang baru, yaitu rintangan adalah batu loncatan kepada kejayaan. Dan yang kedua akan menyala kembali mimpi dan visi yang telah Tuhan berikan kepada teman-teman sekalian. Saudara, Tuhan mempunyai rancangan yang istimewa untuk kita secara pribadi saudara. Mari kita sama-sama melihat cerita Yusuf, satu ilustrasi kehidupan di mana rintangan menjadi batu loncatan kepada rancangan Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa Yusuf dari baduan di lubang penjara kepada seorang yang kedua kuasanya di istana. Nah saudara, Yusuf adalah satu karakter yang penting di dalam Alkitab, sehingga Alkitab menyediakan 14 bab dari Kejadian 37 sampai kepada Kejadian 50 tentang kehidupannya. Yusuf mempunyai
7 setbacks ataupun 7 rintangan di dalam kehidupannya. Dan semua itu bukanlah salahnya juga. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan yang istimewa. Seperti yang telah kita baca di dalam Yeremia 29:11. Dan akhir kehidupannya, Tuhan menggunakan Yusuf untuk menyelamatkan 2 negara saudara, yaitu negara Mesir dan negara Israel daripada krisis kebuluran. Saudara, apabila kita merenungkan 7 rintangan yang Yusuf alami, mari kita melihat kesamaan rintangan hidup kita yang lepas dan yang sekarang ini. Dan mungkin akan membantu kita memahami bahawa apa yang kita lalui sekarang ini adalah batu loncatan kepada kejayaan, rancangan yang telah disediakan untuk kita oleh Tuhan yang baik. Amin. Saudara, rintangan yang pertama yang Yusuf hadapi ialah Yusuf dibenci oleh adik-beradiknya. Di sini Alkitab menyatakan bahawa Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada yang lain. Dia dilahirkan melalui isteri favoritnya, Rachel di dalam bahasa Inggeris. Yakub memberikan Yusuf jubah yang special, saudara. Sehelai jubah berlengan panjang yang indah dan cantik. Ini menyebabkan adik-beradiknya cemburu dan membenci Yusuf dan tidak mahu bercakap baik dan ramah dengannya. Wow, kerana mereka melihat kasih berat sebelah bapaknya. Dan apabila Yusuf mendapat mimpi daripada Tuhan, kan saudara, bahawa dia akan mencapai destiny yang Tuhan sediakan untuk dia dan menceritakannya kepada beradiknya, mereka menjadi lebih benci kepada Yusuf. Saudara, mungkin ada di antara kita pada hari ini dibesarkan di dalam rumah secara yang mencabar begini. Mungkin kita diketepikan oleh beradik kita. Mungkin kita dikeji dan dibenci oleh mereka. Mungkin kita dilayani dengan teruk oleh salah seorang daripada ibu bapa kita. Mungkin kita berada di dalam rumah yang penuh pergaduhan. Mungkin kita diperkosakan, diperhinakan secara seksual. Mungkin kita ditinggalkan ibu bapa kita di kampung dan hanya dibesarkan oleh datuk nenek kita. Mungkin kita tidak diperdulikan, saudara. Sebagai elder di gereja ini, I'm sorry, bahawa saudara-saudari harus melalui pengalaman yang pahit tersebut. Bukan senang untuk kita melalui semua itu. Tetapi izinkan saya katakan dengan rendah hati bahawa Tuhan adalah seorang yang spesialis di dalam menjadikan sesuatu yang buruk kepada yang baik. Amin, saudara. Dia boleh menggunakan pengalaman pahit kita untuk membentuk karakter kita. Dan pengalaman yang pahit ini Tuhan boleh gunakan untuk membantu orang lain yang di dalam pengalaman yang sama. Mari kita lihat rintangan yang kedua. Rintangan yang kedua yang Yusuf alami ialah Yusuf ditolak. Wow, Yusuf dibuang masuk ke dalam lubang penolakan, rejection, saudara. Kita tahu adik-beradik Yusuf sangat membenci Yusuf. Dia adalah orang yang suka mimpi. Pada satu hari, adik-beradik Yusuf merancang dan bermuafakat untuk membunuhnya dan membuangkannya ke dalam perigi. Kemudian akan menceritakan kepada bapa mereka bahawa dia telah dimakan binatang buas. Wow, ini adalah yang sangat kejam, kan saudara? Mereka ingin membunuh adik mereka sendiri. Premeditated murder, saudara. Tetapi Tuhan adalah berdaulat. Reuben, abang kepada Yusuf, mendengar hal itu dan berusaha untuk menyelamatkan Yusuf daripada rancangan perbuatan kejam tersebut. Reuben mengatakan kepada beradiknya supaya jangan membunuh Yusuf, tetapi melemparkan dia sahaja ke dalam perigi. Reuben ingin di dalam hatinya menyelamatkan Yusuf, kan saudara? Mereka semua setuju dan berbuat demikian kepada Yusuf. Yusuf dilemparkan ke dalam perigi kosong yang tidak berair. Wow, fikirkan saudara, ini adalah radikal sekali, saudara. Ini adalah pengalaman yang sangat pahit, yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyedihkan hati. Adik-beradiknya sendiri, darah dagingnya sendiri, keluarganya sendiri, saudara, menolak dia dan meninggalkan dia ke dalam perigi tanpa air. Bayangkan, Yusuf hanya 17 tahun pada ketika itu, masih lagi muda dan belum berpengalaman. Pernahkah saudara mengalami penolakan, pengkhianatan dan penganiayaan daripada kawan-kawan kita, daripada saudara mara kita, daripada ibu bapa kita sendiri? As an elder, sekali lagi saudara, I'm sorry. Kepada Yusuf, penolakan ini walaupun pahit menjadi batu loncatan kepada kepingan puzzle kehidupan yang seterusnya. Rintangan yang ketiga ialah Yusuf dijual kerana wang. Beradik Yusuf masih lagi berselera untuk makan, saudara. Dan semasa mereka makan, mereka terlihat Khalifah Bani Ismail yang datang dari Gilead.
dengan unta mereka yang syarat dengan muatan rempah ratus, balsam dan damar wangi untuk dibawa ke Mesir. Nah saudara, salah seorang abang Yusuf mengatakan lebih baik mereka menjual Yusuf untuk mendapat keuntungan daripada membunuhnya. Maka mereka melakukan demikian. Saudara, Yusuf dijualkan dengan 20 keping perak, 20 shekels. Yusuf bukan sahaja dijual, dia dijual dengan harga yang murah. Harga pasaran pada ketika itu ialah 30 keping perak, saudara. Bayangkan saudara, jikalau saudara adalah Yusuf, apa yang terlintas di dalam pikiran saudara? Mungkin kita akan mempunyai perasaan dikhianati, perasaan tidak puas hati, perasaan tidak adil, perasaan dihina, disillusion dan kecewa. Saudara, di marketplace ini berlaku setiap kali. Rakan seperniagaan menjual rakan seperniagaan yang lain. Majikan menjual pekerja dengan membayar gaji yang rendah. Pekerja pula menjual majikan dengan menerima rasuah, mencuri overtime dan harta benda syarikat dan sebagainya. Bukan sahaja di marketplace, mungkin perhubungan suami isteri juga dijual kerana wang dan kerana keuntungan. Bercerai untuk mendapat wang yang lebih dan sebagainya. Di dalam keluarga pun, adik-beradik bergaduh dan bertengkar kerana harta warisan. Di antara kawan-kawan kita bergaduh kerana wang. Saudara, mungkin kita pernah mengalami rintangan yang ketiga ini, yang kita dijual kerana wang. Saya secara peribadi pernah mengalami ini. Tetapi saudara, apabila kita melihat kehidupan Yusuf, abang adik Yusuf mempunyai motif yang buruk dan mengakibatkan kepedihan yang amat sekali kepada Yusuf. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan yang lebih besar dan lebih baik. Pengalaman pahit, batu rintangan ini menjadi batu loncatan untuk Yusuf pergi ke Mesir dan memenuhi panggilan hidupnya di sana. Rintangan yang keempat, Yusuf hilang identitinya. Abang adik Yusuf menyembelih seekor kambing jantan lalu mengambil jubah Yusuf dan mencelupkan jubah tersebut ke dalam darah kambing. Setelah itu mereka menunjukkan jubah itu kepada bapa mereka dan menipu dengan mengatakan mereka terjumpa dengan jubah Yusuf. Bapaknya Yakub sangat sedih sehingga dia mengoyakkan pakaiannya kerana dia berfikir anaknya telah dibunuh oleh binatang buas. Dia berkabung berhari-hari lamanya. Untuk Yusuf, ini adalah pengalaman kehilangan identiti. Daripada menjadi seorang anak kesayangan bapaknya kepada orang yang dianggap mati dan kepada dia menjadi hamba di negara yang baru yang belum pernah dia lawati. Mungkin kita buat masa sekarang kehilangan identiti kita, saudara. Kita hilang identiti sebagai suami atau isteri atau ibu atau bapa apabila kita diceraikan. Kita hilang identiti apabila kita dibuang kerja. Kita hilang identiti apabila bisnes kita gagal. Kita hilang identiti apabila pelayanan kita tidak berjaya dan sebagainya. Rintangan kehilangan identiti ini, walaupun pahit saudara, adalah batu loncatan untuk mendapat identiti yang baru yang telah Tuhan sediakan untuk Yusuf. Dan rintangan yang kelima ialah Yusuf dimalukan sebagai hamba. Di Mesir, Yusuf dijual di pasaran sebagai seorang hamba. Saudara, pada ketika itu, hamba yang akan dijual akan dipamerkan secara telanjang kerana pembeli ingin melihat sama ada badan bakal hamba tersebut berpenyakit ataupun tidak. Bayangkan keaibannya, saudara. His disgrace. Dia dijual kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun. Yusuf menjadi hamba, satu pekerjaan yang bukan pilihannya. Daripada dia hidup selesa dan disayangi di rumah bapaknya, dia menjadi seorang hamba yang rendah. Ini adalah batu loncatan untuk Yusuf, daripada dijual sebagai hamba kepada menjadi orang yang diberikan kepercayaan di rumah Potifar. Saudara, mungkin sekarang di dalam COVID-19 kita kehilangan pekerjaan. Dan mungkin saudara terpaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak mahu kita lakukan. Mungkin saudara terpaksa bekerja pelbagai jenis pekerjaan. Mungkin saudara terpaksa memulakan bisnes yang kecil yang saudara belum pernah ada pengalaman. Mungkin saudara terpaksa melakukan sesuatu di luar zon keselesaan kita, saudara. Tetapi jangan kita risau. Nanti kita sama-sama pelajari kebenaran yang boleh kita lakukan di dalam hidup kita, di dalam kita menghadapi rintangan dan menjadikannya sebagai batu loncatan kepada destiny yang Tuhan tentukan untuk hidup kita. Amin, saudara. Rintangan yang keenam, Yusuf dipenjarakan kerana kebenaran.
Setelah beberapa waktu lamanya, istri Potifar menggoda Yusuf untuk tidur bersama dengannya. Wow, saudara. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang kacak dan handsome. Kita harus tahu bahwa istri Potifar adalah orang yang paling berkuasa di rumah. Kan saudara, apa yang Yusuf lakukan secara tersembunyi dengan istri Potifar tidak akan diketahui orang lain. Tetapi Yusuf menolaknya walaupun digoda oleh istri Potifar berulang-ulang kalinya. Godaan tidak berhenti-henti, saudara. Pada satu hari ketika Yusuf menjalankan tugasnya berseorangan, istri Potifar tiba-tiba dari belakang dengan lebih berani memegang jubah Yusuf sambil berkata, "Mari, tidurlah dengan aku." Yusuf terus berlari dan meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar. Dia mencabut lari daripada kejahatan, saudara. Melihat kepada apa yang telah berlaku, istri Potifar berteriak dengan suara nyaring kepada seisi rumah, "Lihat, suamiku membawa kepada kita seorang Ibrani untuk mempermainkan kita." Saudara, setelah Potifar mendengar kata-kata pengaduan palsu yang disampaikan oleh istri kepadanya, dia menjadi amat marah sekali. Lalu Yusuf dimasukkannya ke dalam penjara. Saudara, Yusuf tidak melakukan apa-apa kesilapan. Dia hanya melayani tuannya dengan sepenuh hatinya, dengan penuh integriti. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi sekarang dia dipenjarakan. Bayangkan saudara, jikalau saudara adalah Yusuf pada ketika itu, apakah saudara dapat melihat kepingan-kepingan puzzle yang seterusnya? Tentu tidak, kan saudara? Kehidupan Yusuf seolah-olah menuju ke bawah dan ke bawah dan ke bawah di dalam 13 tahun. Daripada dibenci oleh adik-beradik kepada penolakan, daripada penolakan kepada yang dijual dengan harga yang murah, daripada kehilangan identiti kepada menjadi hamba di Mesir, dan sekarang dia menuju ke penjara. Satu rintangan kepada rintangan yang lain. Bayangkan saudara, semuanya bukanlah kesilapan Yusuf, saudara. Masuk kita ke dalam rintangan yang ketujuh. Rintangan yang ketujuh, Yusuf hidup sunyi di penjara. Kehidupan Yusuf secara mata kasar seolah-olah sudah tidak ada harapan. Tetapi semasa di penjara, Yusuf melayani orang di penjara dengan integriti dan kerendahan hati. Tuhan membentuk karakter Yusuf. Kepala penjara itu berkenan kepada Yusuf sehingga dia menyerahkan semua tahanan di dalam penjara itu ke dalam pengawasannya, saudara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang pegawai istana, yaitu juru rasa santapan dan pembuat roti Raja Mesir. Mereka berdua telah membuat kesalahan terhadap Raja Mesir dan mereka dipenjarakan. Untuk memendekkan cerita, Yusuf mampu menafsirkan mimpi juru rasa santapan dan pembuat roti. Tetapi nanti kita akan melihat, saudara, skill penafsiran mimpi ini yang diejek oleh adik-beradiknya sebagai tukang mimpi adalah yang akan membawa dia ke destiny yang disediakan Tuhan. Tetapi bayangkan, saudara, pada ketika dia di dalam penjara, walaupun Yusuf dapat menafsirkan mimpi orang lain, mungkin akan bermain di dalam pikiran Yusuf. Bagaimana dengan mimpi yang diberikan Tuhan kepadanya? Mungkin dia berfikir mimpi yang diberikan Tuhan itulah punca segala kemerosotan hidupnya dari satu setback kepada setback yang lain. Apakah respon saudara? Jikalau saudara adalah Yusuf, apakah ada mimpi dan visi yang telah Tuhan berikan kepada saudara sudah menjadi pudar? Saya percaya bahwa Yusuf walaupun telah mengalami 7 rintangan hidupnya, masih lagi berpegang kepada mimpi yang diberikan Tuhan. Dia terus dengan kehidupannya walaupun dengan mata manusia tidak ada harapan. Saudara, persoalan yang penting untuk kita pada hari ini ialah apakah yang menyebabkan Yusuf berdaya tahan dan terus memegang kepada janji mimpi yang diberikan Tuhan. Izinkan saya kongsikan 3 kebenaran yang boleh kita pelajari tentang kehidupan Yusuf, yang boleh kita praktikkan ke dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Respon yang pertama ialah Yusuf bergantung kepada penyertaan Allah, tidak kira di mana dia berada. Saudara, di dalam setiap rintangan, kita harus tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita, tidak kira di mana kita berada. Yang pertama kita lihat Tuhan menyertai Yusuf di dalam lubang perigi.
Kisah Para Rasul 79. Nenek moyang bangsa kita menaruh hasad dengki terhadap Yusuf, lalu menjualnya sebagai hamba di Mesir. Tetapi Allah menyertainya. Wow, Tuhan menyertai Yusuf. Walaupun dia dihina, ditolak, dikhianati, dimalukan, ditinggalkan berseorangan di dalam perigi. Yang kedua, Tuhan juga menyertai Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 39:1-2. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang berjaya dalam pekerjaannya. Dia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kejadian 39:3 pula. Tuannya melihat betapa Tuhan menyertai Yusuf dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berjaya. Wow, saudara. Orang yang tidak percaya melihat betapa Tuhan menyertai Yusuf. Potifar menjadikan Yusuf sebagai khadam pribadinya. Segala harta bendanya diserahkannya kepada kuasa takbir Yusuf. Lebih daripada itu, berkat Tuhan melimpah ke atas segala harta benda di rumah dan di ladang Potifar. Wow. Saudara, Tuhan menyertai Yusuf di lubang perigi. Tuhan menyertai Yusuf di rumah Potifar. Yang ketiga, Tuhan juga menyertai Yusuf di penjara. Kejadian 39:21. Akan tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kasih-Nya kepadanya, lalu Dia membuat kepala penjara itu berkenan kepada Yusuf. Kejadian 39:23. Ketua penjara itu tidak perlu lagi untuk mengurus segala sesuatu yang sudah dijalankan oleh Yusuf, kerana Tuhan menyertainya dan Tuhan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Saudara, 5 kali Alkitab menyatakan penyertaan Tuhan di dalam setbacks kehidupan Yusuf. Setiap kita, termasuk saudara-saudari dan saya, akan menghadapi rintangan ataupun life setbacks di dalam hidup kita. Tidak ada yang terkecuali. Persoalannya ialah bagaimana kita melibatkan penyertaan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan. Dengar di sini, saudara. Penyertaan Tuhan tidak bermakna Tuhan mengeluarkan kita daripada masalah kita, tetapi membawa kita mengharunginya, saudara. Ya, saudara, meskipun kita melangkah di lembah bayangan maut, kita tidak akan takut kepada kejahatan, kerana Allah bersama dengan kita. Amin, saudara. Kebanyakan kalinya, saudara, di dalam rintangan ataupun masalah, kita berdoa supaya Tuhan mengeluarkan kita daripada masalah kita. Kita berdoa supaya Tuhan mengeluarkan kita daripada masalah di kerja. Kita berdoa supaya Tuhan mengeluarkan kita daripada masalah keuangan. Kita berdoa supaya Tuhan mengeluarkan kita daripada masalah perhubungan dan sebagainya. Saudara, tidak salah dengan doa yang sedemikian. Tetapi izinkan saya cadangkan supaya kita berdoa untuk menjemput Tuhan masuk ke dalam masalah kita. Maksud saya, saudara, kita melihat kepada cerita Petrus. Petrus sepanjang malam cuba sedaya upaya untuk menangkap ikan, tetapi tidak dapat menangkap apa-apa pun. Tetapi Petrus menjemput Yesus naik ke perahunya. Kita tahu, saudara, apabila Yesus menyuruh Petrus menebarkan jalannya, dan apabila dia menebarkan jalannya, dia menangkap begitu banyak ikan, sehingga jala mereka hampir terkoyak. Lebih daripada itu, mereka memanggil rakan-rakan dari perahu lain supaya datang menolong, sehingga perahu mereka pun pula hampir tenggelam dengan ikan-ikan yang begitu banyak. Mereka, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andrew, menangkap lebih banyak ikan di dalam 10 minit daripada mereka menangkap di dalam 10 jam. Wow, saudara. Jadi, apabila Petrus memberikan Yesus akses yang sepenuhnya ke dalam perahunya, satu mukjizat berlaku. Lihat di sini, saudara. Semuanya sama, konstan. Tasiknya sama, jalannya sama, nelayannya sama, ikan-ikan pun sama. Hanya satu yang berbeza daripada kekosongan kepada yang melimpah-limpah, yaitu Yesus ada di dalam perahu mereka. Pernyataan Yesus makes all the difference. Amin, saudara. Apabila kita memberikan Yesus akses yang sepenuhnya ke dalam pekerjaan kita, perniagaan kita, pelayanan kita, family kita, Tuhan akan menyertai kita dan apa yang kita lakukan akan berjaya. Apa yang lebih berkuasa apabila kita memberikan Tuhan akses ke dalam masalah kita ialah apabila Tuhan memberikan kita perkenanan, apabila Tuhan memberikan kita kekuatan, apabila Tuhan memberikan kita idea yang baru, karakter kita yang baru, memberikan kita kemampuan yang baru, memberikan kita skill dan kekuatan emosi yang baru.
Sama dengan kehidupan Yusuf, penyertaan Tuhanlah memberikannya kejayaan kepada Yusuf sehingga orang lain dapat melihatnya. Hari ini saudara, Tuhan mahu mengingatkan kita untuk bergantung kepada penyertaan Tuhan di dalam kita mengharungi rintangan hidup. Dan apabila kita bergantung kepada Tuhan, apabila kita memberikan Tuhan akses yang sepenuhnya, dan apabila kita menjemput Tuhan masuk ke dalam masalah kita, berkat Tuhan akan menyertai kita. Lebih daripada itu, orang lain juga akan melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Wow, dengan ini rintangan akan menjadi batu loncatan kepada kejayaan. Maukah saudara melakukan demikian? Kebenaran yang kedua ialah Yusuf bergantung kepada rancangan dan janji-janji Tuhan. Tidak kira berapa lamanya. Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan semasa dia masih lagi muda, tentang apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Kan saudara, walaupun dia berhadapan dengan 7 rintangan hidup, dia masih lagi berpegang kepada visi dan janji Allah. Di dalam klimaks ceritanya, grand finalenya saudara, Yusuf menjadi orang yang kedua berkuasa di Mesir. Dia mampu menyelamatkan Mesir daripada krisis kepuluran kerana pengurusannya yang baik. Semua ini dapat Yusuf lakukan adalah kerana penyertaan Tuhan. Dan adik-beradiknya pula terpaksa pergi ke Mesir untuk mendapat pertolongan kerana krisis kepuluran pada ketika itu. Kejadian 50:19-20. Tetapi kata Yusuf kepada mereka, "Jangan takut, adakah diri aku ini Allah? Memang dahulu kamu berniat melakukan kejahatan terhadapku, tetapi Allah memaksudkan perbuatan kamu untuk tujuan yang lebih baik, sehingga wujud apa yang terjadi sehingga hari ini, yaitu dengan terpeliharanya kelangsungan hidup ramai manusia." Jadi saudara, rintangan adalah batu loncatan kepada kejayaan. Allah memaksudkan perbuatan jahat untuk tujuan yang baik. Semua batu rintangan, kebencian, penolakan, penjualan, kehilangan identiti, penghabaan, pengkhianatan, keseorangan di dalam penjara tidak memadamkan janji Allah di dalam kehidupannya. Amin saudara. Saya teringat tentang panggilan Tuhan di dalam hidup saya secara pribadi. Dengan jelas Tuhan memberikan saya visi untuk melayani sebagai tent maker. Saya dipanggil untuk memulakan pelayanan misi dan bisnes pada masa yang sama. Dan apabila saya mengimbas kembali rintangan yang kami alami apabila kami memulakan pelayanan Jubilee Ministry, saya akan sentiasa bersyukur kepada penyertaan Allah. Pada awalnya kami ditolak, kami dimarah, dicela, dihalau, diancam dan sebagainya. Ada salah seorang daripada jemaat kami pun ditampar dan dipukul. Pada masa yang sama, saya juga memulakan bisnes yang baru. Bisnes saya menghadapi banyak setbacks. Rintangan cash flow, rintangan penolakan customer, rintangan bisnes yang tidak stabil, rintangan ketidakpercayaan bakal customer kepada company yang baru dan sebagainya. Ada masanya saudara, saya berseorangan dan menangis. Saya memberitahu Tuhan bahawa jikalau boleh, saya ingin menyerah kalah dan balik kepada kehidupan saya yang selesa sebelum panggilan Tuhan. Saya teringat lagi saudara, tidak beberapa lama kemudian, di dalam saya berjalan berseorangan, Tuhan menunjukkan saya pelangi yang sangat indah. Lebih daripada itu, pelangi yang ditunjukkan kepada saya adalah pelangi yang berkembar. Pernahkah saudara melihat pelangi berkembar? Jarang kan saudara? Terutama sekali di bandar. Tetapi ini adalah konfirmasi untuk saya untuk terus memegang kepada panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Saya diperingatkan saudara. Pelangi berkembar mengingatkan saya secara pribadi kepada panggilan Tuhan, kepada saya sebagai tent maker. Melayani di dalam misi dan bisnes pada masa yang sama. Kedua-duanya sekali. Inilah yang saya lakukan saudara. Apabila saya diperingatkan Tuhan dengan pelangi yang berkembar. Saya memberikan akses untuk penyertaan Tuhan di dalam pelayanan dan bisnes saya. Saya menjemput Tuhan masuk ke dalam masalah saya. Yang lain ialah sejarah saudara. Berkat Tuhan melimpah-limpah. Penyertaan Tuhan makes all the difference. Saya juga dengan peringatan Tuhan berpegang kepada visi dan janji-janji Tuhan. Rintangan kehidupan adalah batu loncatan apabila kita bergantung kepada penyertaan Tuhan dan bergantung kepada janji-janji dan rancangan Tuhan. Mungkin saudara, Tuhan mahu mengingatkan kita pada hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami rintangan di dalam hidup kita. Dan visi yang Tuhan berikan kepada kita sudah menjadi pudar.
mimpi yang Tuhan berikan sudah saudara-saudari tenggelamkan di dalam banyak perkara. Hari ini saudara, Tuhan mahu menyala kembali mimpi dan visi yang diberikan Tuhan kepada saudara. Mari kita terus bergantung kepada rancangan dan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Setiap rintangan hidup kita adalah batu loncatan kepada destiny kehidupan kita, jika kita percaya kepada rancangan Tuhan yang baik. Amin, saudara. Kebenaran yang ketiga ialah Yusuf bergantung kepada pertolongan Tuhan di dalam setiap cabaran. Saudara, Yusuf berhadapan dengan cabaran-cabaran yang di luar kemampuannya, dan setiap rintangan-rintangan secara mata kasar adalah situasi yang tidak ada harapan. Tetapi Yusuf mempercayai Tuhan akan menolong dia di dalam setiap rintangan. Dan Tuhan mempunyai rancangan yang kadang-kadang di luar pandangan kita. Tuhan tahu setiap kepingan-kepingan puzzle kehidupan kita. Yusuf dipanggil oleh Fir'aun kerana dia mempunyai kemampuan untuk menafsirkan mimpi, dan Fir'aun pada ketika itu mempunyai mimpi yang tidak boleh diinterpretasikan. Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi tersebut, dan Yusuf mengatakan bahawa bukan dia yang menafsirkan mimpi, tetapi Allah sendiri. Yusuf memerlukan pertolongan Tuhan. Nah saudara, setelah kejayaan Yusuf menafsirkan mimpi tersebut, Fir'aun melantik Yusuf sebagai orang yang kedua di Mesir. Fir'aun melihat Yusuf begitu arif dan bijaksana kerana penyertaan Tuhan. Yusuf diberikan kuasa untuk mengetuai istana Fir'aun, dan seluruh rakyat Mesir harus tunduk kepada pentadbiran Yusuf. Wow saudara, Yusuf dengan jelas dipenuhi Roh Allah sehingga dia begitu arif dan bijaksana. Yusuf bergantung kepada pertolongan Tuhan. Di DMC, saudara sekalian tahu bahawa kita mempunyai 4 kes COVID-19 yang positif. 3 orang dewasa dan 1 anak muda. Tidak ada ubat yang boleh menyembuhkan orang yang dijangkiti COVID-19, kan saudara? Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Pada mulanya 3 orang telah sehat dan sembuh. Dan tinggal yang terakhir, yang keempat, ialah seorang yang dijangkiti COVID-19 dengan teruk sekali. Dia harus ditempatkan di ICU. Dia memerlukan bantuan mesin pernafasan. Badannya mengalami bed sore ataupun sakit katil kerana terlalu lama berbaring di atas katil, saudara. Dia memerlukan dialisis kerana buah pinggangnya kurang berfungsi. Saudara, secara mata kasar, memang tiada harapan. Seluruh gereja berdoa untuk beliau, dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Harapan kita hanya kepada pertolongan Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu, saudara, selepas 50 hari di hospital, dia sembuh 100%. Wow! Dia sudah diizinkan pulang, saudara. Jururawat di Hospital 90 mengatakan ini adalah satu mukjizat. Dia mengatakan bahawa dia adalah seorang yang special di mata Tuhan kerana dia diselamatkan daripada jangkaman virus COVID-19. Wow, inilah Tuhan kita. Amin, saudara. Iman sel group dia juga dinaikkan ke tahap yang lebih tinggi. Nah, inilah pertolongan Tuhan, saudara. Dia sedia menolong kita di dalam setiap cabaran hidup kita. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk mengharungi masalah kita. Mari kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan menekan ikon kasih di bawah. Amin, saudara. Saya ingin kita sama-sama tonton satu kesaksian dari jemaat New Creation Church Singapura. Seorang ibu yang hamil dengan seorang bayi, dan di dalam kandungannya secara mata kasar tidak ada harapan. I saw my doctor's face. I knew something was wrong, her expression. So she said that they always look for a measurement on the back of the baby's neck this time. And if it is thick, which is maybe more than 1.5 millimeters, it usually indicates a chromosomal abnormality, which includes things like Down syndrome or worse syndromes, or a congenital heart defect. She explained that, it means that either the baby won't survive the pregnancy, or even if the baby does survive, he's going to be very, very sickly. It was a big shock for me. So we came back again the next day, and the measurements were even worse. And this time, his head was swollen, and the swelling had gone down to past his belly. In my mind,
what if I decide to continue with this and we have a very sick child? How will it affect my older kid? Finances, our marriage. What if it, drives us apart? It's something very difficult. We felt pressure from the doctor to decide, make a decision soon. She was urging us to terminate the pregnancy. At some point, I sort of almost asked God, can you just take the baby back? Don't make me have to decide. I read the word, right? And I saw in Luke, I think Luke 14, there was a man who, it says they had dropsy, and the Amplified Bible says extreme swelling, and he was healed by Jesus. So I tried to hold on to that. And I read in Psalm 139, that was a big help to me. It says, you knit me in my mother's womb. And I know that the Lord is the maker of my child. And not only is He physically forming my baby, but He loves him so much. He knows all the days for my baby, even before they're a single one of them. We took the Holy Communion. That was helpful. I mean, there's no medicine for this. I don't think doctors have medicine for this. You can't perform a surgery on a baby in a womb, right? But the Lord gave us the Holy Communion, and to me, I thought this is the medicine, and I'll take this whenever I'm worried. Around New Year's Eve, I got an email from my doctor who was on holiday. She said the results came back from the perspective of the chromosomes. They all came back negative. That's a good result from that perspective. But there is still the swelling to worry about, and maybe it might be a heart problem. After the New Year, we went to see her, and she was doing the scan again. And this time she was really quiet for a very long time, just taking her time with it. And then she said, oh my goodness, the swelling has gone down a lot. I couldn't believe it, and I feel like I knew God was going to do something for me, but it was just so sudden. From then on, I think my husband and I, we just never looked back. We never worried about it anymore. And in our hearts, we just knew that it's done. Our son, Christian, he was born perfectly healthy. Everything has been faster for him. He started walking at 10 months. He started scooting at 16 months old. He speaks in full sentences, and his teachers always tell me how vocal he is, how well he speaks in English and Chinese even. And we truly believe that he got an extra portion, an extra blessing, because when God restores, He always gives you more. What I'm most grateful for is that the teaching on the Holy Communion, I think that was a very big part of helping my husband and I through this difficult time. I want to say thank you to Jesus and all glory to Him, because He died for me and for my son. I can have my son. Every day when I see my baby walking around, talking and laughing, when I look at him, I cannot forget that Jesus loves me, and He's the reason that I have him, that I have anything. Yeah. Wow, saudara, Tuhan kita sedia memberikan kita pertolongan. Ada satu ketika Yishi berdoa untuk Tuhan mengeluarkan dia dari masalah dengan mengambil kembali anaknya di dalam kandungannya. Tetapi seperti yang telah kita belajar, penyertaan Tuhan adalah membawa Rishi mengharungi masalahnya. Izinkan saya tanyakan 3 soalan. Apakah saudara akan bergantung kepada penyertaan Tuhan tidak kira di mana saudara berada? Apakah saudara akan bergantung kepada rancangan dan janji-janji Tuhan? Apakah saudara akan bergantung kepada pertolongan Tuhan? Jikalau ini adalah keinginan hati saudara, tuliskan amin di ruang komen di bawah. Ini adalah respon kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita tidak layak menerima kebaikan Tuhan, tetapi apa yang terjadi kepada Yusuf akan menjadi bahagian kita. Mata Tuhan sentiasa tertuju kepada saudara dan saudari. Rintangan adalah batu loncatan kepada kejayaan, menuju kepada rancangan Tuhan yang baik untuk kita. He is our waymaker.
Ini adalah peluang untuk kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat kehidupan saudara dan saudari. Jikalau ini adalah keinginan saudara, boleh saya minta saudara type emoji angkat tangan di ruang komen. Ini adalah peluang untuk menyatakan kita tidak dapat hidup keseorangan, tetapi kita hidup dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Keputusan yang terbaik ialah menerimanya sebagai juru selamat saudara. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada kita dengan luar biasa. Juga kepada kita yang memerlukan doa, saya cadangkan kita type prayer emoji di ruang komen. Leader-leader akan doakan untuk kita secara umum. Jikalau saudara mahu didoakan secara pribadi, saudara dan saudari boleh private message leader-leader di UMCPM untuk kami doakan bersama. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan untuk hari ini sambil kita menyembah Tuhan dengan lagu Bukti Kebesaran-Mu. Selepas itu kita akan akhiri dengan doa berkat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu
Kita telah sampai ke akhir ibadah untuk hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sesungguhnya Tuhan, di dalam hidup kami menghadapi banyak rintangan-rintangan hidup. Biarlah pada hari ini Tuhan, Engkau berbicara. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan. Engkau adalah waymaker kami. You will make a way when there seems to be no way. Engkau akan membuka jalan apabila nampaknya tidak ada jalan. Kami tidak akan give up. Kami tidak akan takut. Kami tidak akan risau. Karena tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Kami akan bergantung kepada penyertaan Tuhan. Kami akan bergantung kepada visi dan mimpi yang telah Kau berikan. Kami akan bergantung kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguhkan iman kami pada hari ini dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Jadi pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kepada Tuhanlah kami berikan segala hormat, keagungan, kemuliaan dari dahulu sampai selama-lamanya. Kepada kita semua yang diberkati, sama-sama kita katakan, Amin. Terima kasih saudara, sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati. Shalom. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Barakatan lalu ngintu 是他的脸光照你，也自然给你。 Mari senang. Amin. 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 Tuhan selalu memberkati, wajah-Nya menyinarimu dengan kasih kurnia, memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amin. Amin. Amin.
their children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Rahmat Tuhan bersamamu Untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu-cucu anak mereka. kehadapan bersamamu, Belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang. Susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside